So kita continue. Question number 2. Okay. Consider the following reaction. Sketch the energy profile diagram. Jumpa lagi energy profile diagram for the above reaction. Okay, so kita nak sketch energy profile diagram. First kali awak tengok dia punya delta H. Delta H. Negatif menunjukkan it is endo or exo. Exothermic. It is exothermic. Exothermic, siapa yang lebih tinggi entalpi dia? Reactant or product? Recall balik. Ni kita dah bincang dah semalam ni. Reactant. Okay, reactant lebih tinggi daripada produk. Okay, this one apa dia? It is Energy. This one is reaction progress. Progress. Okay, so bila dia adalah negatif, maksudnya entalpi of heat daripada produk. So kita akan dapat bentuk macam ni. Betul tak awal lukis? Sama tak dengan awal lukis? Sama. Okay, so ni Betul, madam. cepat. Sebab kita dah belajar itu kan. Okay, this one apa dekat sini? Kena tulis. This one? Reactant. H2 gas plus 1/2 O2 gas. Jangan tulis reactant. Tulis apa dalam ni. Okay, apa yang terlibat. Okay, this one adalah H2O gas. And then EA dekat mana? EA? Ke ujung Peak sampai? Peak sampai mana? Sebaris reactant. Sampai reactant. This one kalau tak tahu lagi, tak tahulah. Kita dah bincang banyak kali dah. Okay, so this is EA forward. Okay, EA forward. And then dekat sini label apa? This one adalah activated complex. Activated complex. Is activated complex. Okay, and then how about EA reverse? Daripada mana? Daripada atas sampai ke produk. Yes, from peak until product. Awak buat cantik-cantik lah ni. Saya punya tulisan tak cantik. Okay, this one EA reverse. Okay, so lengkap lah awak punya energy profile diagram. Okay, so this one tak ada masalah kot. Kita dah bincang dah sebelum ni. Okay, which enthalpy is larger? Tadi pun saya dah tanya dah. Yang mana larger? Reactant or product? Reactant. Reactant is larger. Okay, so cuma kita tak bagi nilai saja. Katakan kat sini 10, kat sini mungkin 5. So reactant tu dia tinggi daripada produk. Reactant has larger enthalpy compared to product. Okay, now the third one. For the reaction given, okay, so dia bagi reaction ni. Sebenarnya sama tak reaction atas dengan bawah? Sama ke? Sama. Tak sama? Sama tapi tak serupa kan? Apa beza dia? Apa beza dia? Elemen dalam ni, komponen dalam ni semua sama. Ada H2 tapi apa beza dia? What you have done with this second equation? Kita buat apa? Stoichiometry dia. First kali Masukkan air. Firstly, H2O sebagai apa? Sebagai reactant. Reactant. Reactant Produk. Yes. At first, H2O as product. H2 dengan O2 are reactants. But for this equation, what we have done with this equation? Kita buat apa? Kita buat apa kalau? Yes, kita reverse. We reverse the equation. Now, dia dah jadi, ni dah jadi reactant, ini dah jadi product. Okay. One of the concept of enthalpy yang awak perlu consider adalah when we reverse the equation, reverse maksud kita tukar kedudukan reactant and product, what happen to the sign of delta H? Jadi endothermic. Delta H punya sign pun akan change to positive. Asalnya negatif tapi bila kita reverse, dia akan jadi positif. Okay? Kalau kita reverse sebagai, ni kita tak ada dua, kita ikut je. Kita reverse H2O produce H2 plus half O2. So enthalpy dia just change in sign. From negative 241.8 dia jadi positive 241.8. Tapi apa yang soalan ni buat? Dia buat apa pada equation?
instead of reverse. Dia buat apa lagi? Selain reverse, dia buat apa lagi pada this equation? Tengok H2O, asalnya berapa? Asalnya? 2 mol. Okay, asalnya 1 mol dia jadi Asalnya 2. 1. Dia jadi 2. Ini 2 asalnya mol. 1 jadi 2. Ini asalnya half dia jadi 1. So, apa yang kita buat pada equation tadi? Kita buat times Darab 2. kita darab 2. So bila kita darab 2, satu lagi konsep entalpi, when the stoichiometry change, magnitude of delta H also will change according to the stoichiometry. Ni kita darab 2, delta H pun akan darab dengan 2. Okey, boleh nampak tak? Dua benda penting kat sini. You will apply this in Hess's law, in Born-Haber cycle yang kita akan belajar kemudian. Okey. Yang pertama, when we reverse, delta H akan delta H same or change its sign? Tukar sign. Tukar sign. Okay. Change. When we do stoichiometry, when we double the equation, delta H will also become Double. Kalau saya bahagi, delta H pun akan Bahagi. kalau saya buatkan half dekat sini, ni pun half. Kalau saya darab 5 dekat sini, delta H pun akan darab dengan 5. Okay? 5. So for this enthalpy, dia dalam reverse. So delta H dia akan jadi positive 241.8 darab dengan 2. So berapa awak dapat? What is the answer that you get? Berapa dapat? Tell me your answer. 483.6 kilojoule. Berapa? 83.6 kilojoule. Kilojoule. Semua dapat? Everybody get this answer? Dapat, madam. Dapat. Okay. Ada soalan tak? Yes. Ada 2 konsep enthalpy yang kita belajar ni. Yang pertama, kalau berubah the equation reverse, enthalpy will change its sign. The second one, if we change the stoichiometry, the magnitude of enthalpy also change according to the stoichiometry. Okay, boleh kita teruskan? Can we continue? Boleh, madam. Okay, so kita nak masuk yang ni. Boleh, madam. Calorimetry sebenarnya tu. Calorimeter tu dia punya alat dia kan. Okay, part ini kebiasaannya paling lah kalau ikutkan sebelum ni lah. Banyak yang susah dia nak faham. Yang dululah, yang sekarang tak lah kot kan. Okay, calorimetry dia melibatkan apa sebenarnya? Apa dia calorimeter ni? Calorimeter ni apa? What is calorimeter? Pernah dengar? Calorimeter. Dia Benda yang untuk ukur. ukur apa? Ukur heat. Ukur Heat release or absorb. Okay. Because kita kan belajar tentang thermochemistry, dia kita nak ukur dia punya heat of the reaction. So kita ada satu alat dinamakan calorimeter. So calorimeter ni ada 2 jenis. Apa jenis calorimeter kalau awak dah baca? Types of calorimeter ada berapa? Please respond. Ada berapa calorimeter jenis dia? 2. 2. Okay, apa dia 2 tu? What is that tu? Constant volume calorimeter. Okay, lagi satu? Constant pressure calorimeter. Okay, constant pressure calorimeter. Okay, yang nama bomb calorimeter tu adalah constant? Volume. Okay. Yang lagi satu tu ataupun nama lain kita panggil dia sebagai simple calorimeter. Okay, dalam lab ada simple calorimeter. Tapi dalam lab metrik ni tak adalah, bomb calorimeter tak ada. Dekat U nanti kalau awak further dalam chemistry mungkin awak akan jumpa lah bomb calorimeter macam mana kan. Okay. So, sebelum kita tengok, sebelum I explain about this question, okay, saya nak, okay, awak dah jumpa 2 term ini, betul? Betul. Alright. Okay, what is heat capacity?
What is heat capacity? Dia punya simbol adalah Heat required. Q. amount E. of A. Q, it is C. Capital C or small c? Capital. Capital C. Yes, it is capital C. It is amount of heat required to raise temperature of a given quantity of substance by 1 Kelvin or 1 degree Celsius. Faham tak maksud ayat ni? Faham tak maksud ayat ni? Faham, madam. Faham. Awak dah pernah jumpa perkataan ni, betul tak? Masa SPM pun saya rasa dah pernah jumpa perkataan heat capacity. Dalam Betul. fizik kan? Dalam fizik dah pernah ada kan? Okay, so ada dua. Heat capacity, capital C. Another one is specific heat capacity, dia small c. Apa beza dua ni? This one dia adalah dua-dua amount of heat required to raise temperature of 1 degree Celsius. Tapi kalau spesifik, dia lebih spesifik kepada 1 gram. Okey. Kalau yang ni katakan awak ada satu bahan, asalnya dia pada suhu bilik 25 degree Celsius, so you want to increase to 26 degree Celsius. So kita nak tambah 1 degree Celsius kan? Okey. Berapa heat yang awak perlu kenakan or required for that substance to increase by 1 degree Celsius, tu kita panggil heat capacity. Selagi tak cukup that amount, dia tak akan naik 1 degree Celsius. Okay. Tapi kalau spesifik, dia spesifik untuk each 1 gram. Contohnya kita ada air 25 degree Celsius, nak naik kepada 26 degree Celsius, so dia naik 1 degree Celsius. Okay. Katakan awak ada kat sini 10 gram air, 10 gram water. Okay, so you want to increase for each 1 gram. Each 1 gram, you want to increase 1 degree Celsius. So that specific heat that required, itu kita panggil sebagai specific heat capacity. Okay, nampak tak beza dia? Okay, so dalam topik ni, okay, awak kena kaitkan dengan dua formula ini. Okay, yang pertama, if it involve the heat capacity, capital C, we will use the formula Q equal to C delta T. What is Q? Q ni apa? What is mean by Q? Heat. Heat of reaction. Okay, heat of reaction ataupun Q of reaction yang kita nak ukur. Okay, C is heat capacity, delta T adalah, what is delta T? It is Change in temperature. Change in change in temperature. temperature. So kita akan measure dia T final minus T initial. So bila melibatkan heat, dia memang akan berkait rapat dengan temperature. Okay, dapat heat, temperature makin tinggi. So bila temperature makin tinggi, ada perubahan temperature. There is change in temperature. Okay. Okay, kalau melibatkan specific capacity, we will use this formula. Q equal to MC delta T. M ini stand for what? Mass. M is Mass of substance. mass of substance. Like I explained to you before, if it involves specific capacity, means dia mesti melibatkan setiap 1 gram. So we have to include mass of substance dalam kita punya formula. So itu sahaja beza dia. Q equal to C delta T or Q equal to MC delta T. How to determine which one you have to use? Tengok pada soalan. Okay, if the question give you capital C, heat capacity, so takkan awak nak guna MC delta T. If given to you specific heat capacity, awak kena guna this equation. Depend kepada soalan. Okay, ada soalan setakat ni? Before I proceed? Tak ada. Tak ada? Alright. Okay. Madam, Yes. yang M tu kena dalam kg ke gram? M dalam gram. Ataupun you refer to C. Biasanya C, unit dia apa? Joule per gram per degree Celsius. So gram.
Kalau heat capacity unit dia Oh. joule per degree Celsius. Dia tak melibatkan gram. Ini unit dia. Joule untuk setiap 1 degree Celsius. Kalau ini joule for each gram for each degree Celsius. Tapi pernah juga ada some of substance, dia punya C dia dalam kg. Joule, kg, -1, degree Celsius -1. So kalau ini awak kena guna kg lah. But mostly mesti dalam gram. Mostly awak punya C adalah dalam gram. Okay? Okay, ini ada Okay, question? madam. Ini ada question? No. Can we proceed? Yes. Yes. Okay, so Yes, ini madam. dua formula ni awak dah tahu. Okay, sekarang ni saya nak cerita tentang konsep of calorimetry. So awak tengok yang tulisan biru kat tengah ni. Cuba baca apa dia? Read. Heat release, heat absorb. Okay, heat release equal to heat absorb. Heat release by apa? Heat release by? Okay, macam ni ya. Baik. Contohnya, awak pernah panaskan air tak? Mesti awak pernah panaskan air kan? Pernah tak? Benar. Benar, Dekat madam. awak pernah panaskan air. So, awak masukkan air dalam water heater, right? Betul tak? Betul. Okay, awak Betul, masukkan madam. air dalam water heater. Air tu asalnya sejuk ke panas? Sejuk. Sejuk. Okay, water at first dia cold, dia sejuk. Lepas tu awak masukkan dalam water heater, bila awak on awak punya switch tu, okay, air tu last jadi Panas. panas. Okay, air tu last jadi panas. Okay, kenapa air tu boleh jadi panas? Apa yang menyebabkan dia Absorb heat. Sebab dia absorb heat. Absorb heat. daripada siapa? Siapa yang menyebabkan dia panas? Apa yang menyebabkan air tu panas? Yang Ha. yang heater tu. Heater lah, betul tak? Heater Betul. awak tu ada besi, ada macam metal kan dalam tu, betul tak? Betul. Ada besi dalam tu. Okay, so besi tu panas, betul tak? Ha, Besi, Betul. besi panas, dia buat apa? Dia release heat. Besi tu dia akan release heat, water akan absorb heat. Absorb heat. absorb heat. Okay, so bila water absorb heat, water yang asalnya sejuk dia jadi panas. Okay, heat release by metal. Okay, kalaulah saya tambah amount of heat release by metal, okay, saya tambah Q metal tambah dengan Q water, so at the end kosong. Because bila dia dah mencapai keseimbangan tu dia dah sama. Okay, Q of heat release by metal akan sama dengan heat release by water. That's why kalau saya ubah ni, saya bawa ke sebelah sini, kita akan dapat Q metal equal to negative Q water. Maksudnya heat release equal to heat absorb. Heat release equal to heat absorb. Ni adalah konsep calorimetry yang awak kena faham. Okay? Okay, now bila awak dah faham, dia melibatkan dua-dua ni, awak kena tengok keadaan mana awak punya condition dalam soalan tu. Sebab awak nak jawab soalan kan, awak kena tengok dalam situasi soalan awak tu dia melibatkan apa. If the question, dia only involve water saja. Okay, awak baca soalan tu, dia hanya cerita tentang water saja. Maksudnya, awak punya Q reaction awak adalah melibatkan water saja. Q reaction sama dengan Q water. So bila water, mostly dia akan melibatkan small c. Small c, so we will use MC delta T as our formula to calculate the Q of reaction. If the question, dia melibatkan solution, biasanya melibatkan neutralization ke, itu baru melibatkan solution. So Q reaction awak is equal to Q solution. Mostly M solution biasanya dia akan sama dengan M water. Berapa nilai M water? Bukan M, C. C solution biasanya dia akan sama dengan C water. Berapa nilai C water? It is a constant value. 4.18. 4.18 joule
per degree per gram per degree Celsius. Okay. So solution ni kita akan assume C dia sama dengan water. That's why we will use the formula MC delta T. If dia punya reaction tu hanya melibatkan calorimeter sahaja, so Q reaction awak adalah Q calorimeter. Calorimeter mostly dia melibatkan capital C, which is heat capacity. So we will use this formula. Negative C delta T. Sometimes dia boleh melibatkan both calorimeter dengan water. Macam mana nak tahu? Awak tengok pada soalan, awak baca soalan, mula-mula dia cerita pasal heat capacity of calorimeter. Baca-baca lagi, ada melibatkan water pula. Maksudnya dia Q reaction dia melibatkan both. Q calorimeter and Q water. So to calculate the Q reaction, kita kena include both. C delta T plus MC delta T. And lastly, calorimeter and solution melibatkan both Q calorimeter plus Q solution. So we will use C delta T plus MC delta T. Okay, anything you want to ask? Anything? Any question? Tak ada. Tengok soalan lah. Memang kena buat soalan. Kalau awak tengok macam ni je, nampak macam faham kan? Okay, so can we proceed? Terus Okay, so now kita tengok soalan tadi. Okay. 446 gram sample of water is heated from 8.5 degrees Celsius to 74.6 degrees Celsius. Calculate the amount of heat absorbed by water. Okay. So dia melibatkan water. Ada tak disebut calorimeter dekat sini? Tak ada. Ada. Tak. So tell me, which formula yang kita nak guna? Q reaction sama dengan Q apa? Which condition? Reaction sama dengan Q water. Yes, Q reaction awak akan sama dengan Q water. So bila melibatkan water, kita melibatkan formula C delta T or MC delta T? MC delta MC T. delta T. Yes, very good. So kita akan kira Q reaction sama dengan Q water. MC delta T. Okay. So delta T adalah T final tolak T initial. In this case, final dia adalah 74.6. Jadi kita akan tolak 74.6 minus 8.5. So we get 66.1 degrees Celsius as our delta T. Boleh tak delta T be negative value? Boleh. Bila boleh? Bila suhu dia turun. Yes, very good. Bila suhu turun, maksudnya delta T dia akan negatif because T initial dia lebih rendah, lebih tinggi daripada T final dia lebih rendah daripada T initial. Okay, dalam kes ni, air tu makin panas kan? Bila air makin panas, T final dia lebih tinggi daripada T initial. So kita dah ada delta T, we already have M, kita ada M 446 and we already have the CW. So just substitute into the formula 446 times 4.18 times 66.1. So dapatlah jawapan. Ni jawapan dia. Tapi ni dalam joule. Soalan minta kilojoule lah. So ni satu trik pada soalan. Awak kena baca soalan dia. Dia minta dalam kilojoule. So bila nak tukar dalam kilojoule, macam mana nak buat? How to convert into kilojoule? What will be the answer in kilojoule? Anyone? What is the answer? 228 kg. Kena buat apa? Darab atau bahagi 1000? Bahagi 1000. So dapat dalam kilojoule. If you give the answer dalam ni, apa berlaku? Tak dapat final. Maka final. So awak dah tahu So baca soalan ikut kehendak soalan. Dapat markah. Yes. Okay, now kita tengok soalan ni. A lead pellet having a mass of 26.47 gram at 89.98 degrees Celsius was placed in a constant pressure calorimeter of negligible heat capacity containing 100 ml of water.
the water temperature rose from 22.5 degrees Celsius to 23.17 degrees Celsius. Calculate the specific heat capacity of the lead pellet. Okay, I want to ask you, soalan ni cerita dia macam mana sebenarnya? Apa yang dia buat? Apa yang berlaku dalam situasi soalan ni? Cuba someone tell me. Apa yang berlaku? Lead ni dia buat apa? Apa yang berlaku? Mula-mula Yes. PB tu dia ada 26 gram dekat suhu 90 darjah, 89.98 darjah. Yeah. Lepas tu dia masukkan dalam kalorimeter tu yang ada air 100 ml. Yeah. Lepas tu dia panaskan air tu. Dia panaskan air tu. Okey, bila dia masukkan lead dalam air, apa berlaku pada air? Air tu jadi panas lah tu. panas. Panas. Yes, very good. Okay. So sekarang ni, boleh tak awak apply konsep kalorimeter yang saya cerita tadi? Heat. Siapa release heat, siapa absorb heat? PB tu release, air tu absorb. Okay, kaitkan dengan kalorimetri punya konsep. Heat release by? Kaitan dia. Apa kaitan heat release dengan heat absorb? Apa kaitan dia? Heat release equal to heat absorb Heat release by apa? by metal. Okay, by lead. By lead. Heat release by lead equal to? Heat absorbed by water. Yes, itulah konsep yang saya nak dengar. Okay, so konsep dia heat release by lead sama dengan heat absorbed by water. So awak boleh keluarkan this konsep tu dah cukup bagus lah. Maksudnya awak faham. Dalam soalan ni, lead will release heat and water will absorb heat. So kita akan apply konsep heat release by lead equal to heat absorbed by water. Jadi dalam soalan ni kita dah boleh cari delta T of water, kita dah ada mass of water. Maksudnya kita dah boleh cari Q water. Q water kita dah boleh cari. Macam mana nak cari Q water? Nak guna formula apa? Q water. Which formula that we will use to calculate the Q water? Anyone? MC delta T. Yes, very good. Q water kita akan guna MC delta T. Ingat kalau water tengok dia bagi specific heat of water. So bila melibatkan specific heat maksudnya melibatkan mass. So kita akan guna MC delta T. So kita dah ada mass water. Ada tak mass of water? Ada. Dia bagi ke mass of water? Ada. Mana mass of water? Ada. Tak ada lah. Dia tak bagi. Guna Dia tak. density ke? Yes, dia tak bagi mass tapi dia bagi volume. Volume. Kaitkan dengan density. Density equal to mass over Volume. So density of water berapa? Berapa density of water? Awal-awal dulu 1 gram per liter. berapa? 1 gram per Per mil. liter. Okay, so kita akan dapat mass over 100. Ni gram per mil lah, per mililiter. So kita dapat mass water berapa? Mass dia sama lah. Water dia punya mass sama dengan dia punya volume sebab kita assume berdasarkan density dia. Okay? Kita calculate the mass of water based on the density. Now mass dah ada, C dah ada, delta T. Delta T of water, T final. T final water berapa? Tengok pada statement ni. From 22.5 to 23.17. So 23.17 will be our T final, 22.5 will be our T initial. So kita dah dapat kira Q water. So pun masukkan dalam formula Q water, MC delta T. So 100 sekarang ni dapatlah ini. Ini adalah heat absorbed by water. Okay. Sekarang ni soalan minta apa? Question ask you to calculate specific heat capacity. Small c or capital C?
Small c. Small c. Yes. Bila small c dia melibatkan formula mana? MC delta T. Yes, very good. Maksudnya pada lead pun kita akan guna MC delta T. Kalau soalan kata calculate heat capacity baru kita guna C delta T. Tapi dalam soalan dia minta spesifik. So kita kena guna MC delta T. MC delta T adalah Q release by lead. Tapi tadi kita dah tahu Q release by lead sama dengan Q absorb by water. Heat absorbed by water kita dah tahu 280.06 joule. Now kita apply sahaja dalam this relationship. QPB equal to negative Q water. Kenapa saya letak negatif dekat sini? Because lead dia release heat. Dia release heat. Berapa amount of heat release? Amount of heat release sama dengan amount of heat absorbed by water. So that's why kita akan dapat negative 280.06 joule. Okay. Now kita dah ada ni, boleh tak kita kira C? Can we calculate this? Yes. Before that, Boleh. how about delta T of lead? How about delta T of lead? Lead makin sejuk ke makin panas? Makin sejuk. Lead makin sejuk. Macam panaskan air tadi lah. Metal tu asalnya panas tapi bila kita masukkan air, metal tu daripada panas dia akan jadi sejuk sikit. Sebab kita letak air kan. Jadi T final untuk lead berapa? What is T final of lead? 22.5. 22.5 or 23.17? 22.5. Ini air asal water kan? Ya. Eh? 3.17. Yes. Lead tu akhirnya dia akan samalah dengan T of water. So dia dah mencapai keseimbangan ada dekat situ. Jadi T final dia 23.17. 22.5 tu air asal temperature asal air. Okay, so T final untuk lead 23.17 minus initial dia 89.98. So kita dapat negatif dekat sini menunjukkan lead tu makin lama makin sejuk. Temperature dia makin menurun. Okay, so now kita substitute into the formula. Okay, negative 280.06. So masukkan nilai ni. So at the end, we will get C or specific capacity of lead. Ini. Mesti dengan unit. Joule per gram per degree Celsius. Okay. Any question so far? Ada soalan nak tanya? Ada. Ada. Sangat jelas Jelas. Sangat jelas? Jelas, madam. Jelas? Jelas ke sangat jelas? Sangat. Sangat jelas. Sangat jelas. After this, I will give you another question. Saya akan bagi soalan lain pada awak. So awak boleh jawab lah. Dekat situ awak lagi awak tahu awak ni sangat jelas ke jelas. So habislah sesi kita untuk hari ini. Okay? Tunggu saya punya soalan. Saya akan share dalam Google Classroom awak. So, soalan tu saya bagi tempoh sampai hujung minggu. Okay, sekarang ni setiap jam kita akan buat Google Meet tapi soalan tu hujung minggu ni awak kena siap. Okay? So that awak boleh tengok balik perbincangan kita hari ni, you apply into question yang saya akan bagi nanti. Boleh? Boleh, Okay, madam. Boleh, madam. Boleh, madam. Alright, thank you class. Thank you, madam. Thank you, madam. Dalam